Istimewa dalam siaran Malaysia hari ini 2 Jun. Sempena ulang tahun TV3 yang ke-38, pertandingan Pulut Kuning berhias, anjuran MHI dan WHI sudah berlalu. Saksikan kemeriahan sepanjang penganjuran diadakan. Isu krisis makanan sedunia. Sejauh mana jaminan sekuriti makanan negara serta kestabilannya? Adakah kita sudah bersedia? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam keluarga Malaysia. Terima kasih bersama dengan saya pada hari ini sekali lagi Rina. Nampaknya kita bergandingan kembali untuk membawakan hari ini episod di hari Khamis, pastinya 2 Jun 2022 bersamaan dengan 2 Zulkaidah. Oh, senang nak ingat? Senang nak ingat. Dan pastinya juga kami mengharapkan anda turut mendedikasikan 1 jam anda bersama kami hari ini. Pastinya ada banyak perkongsian menarik dan topik perbincangan yang kita bawakan untuk sama-sama mendapat manfaatnya. Betul. Semalam ramai di antara penonton-penonton Malaysia hari ini semalam rasa gembira lah sebab kita teruja kita membawa balik legend-legend kembali bersama kami di MHI. Itulah semalam kalaulah saya ada bersama dengan mereka tu alangkah bahagianya kan. Apa insya-Allah ada rezeki nanti. InsyaAllah ada rezeki. Tapi itulah mengibas kembalilah zaman-zaman dahulu kala. Saya tengok rata-rata penyokong-penyokong Malaysia hari ini di ruangan komen semuanya teruja gembira lah dengan kedatangan legend-legend kembali ke Malaysia hari ini. Sekarang ni masanya hari ini junior-junior lah seperti saya. Ini kat sini saya pada hari ini juga bersama kita. Masih junior di Malaysia hari ini. Dan sebenarnya kita nak kongsikan seperti apa yang dipaparkan dalam teaser sebentar tadi. Banyak perkongsian yang menarik. Tapi sebelum tu, kita nak bawakan pemerhatian penonton Malaysia hari ini. Kita nak saksikan di media sosial sendiri. Apa yang menarik. Kita nak mulakan pertamanya. Ini kisah yang kita nak kongsikan kepada rakyat Malaysia di mana kerajaan telah pun menimbang untuk kembalikan GST bagi menampung subsidi. Kalau kita lihat dalam situasi ini, sebenarnya ianya adalah tujuan untuk mengembangkan asas pendapatan negara dan juga untuk menangani kenaikan inflasi serta kos sara hidup rakyat. Walaupun sebenarnya ada yang memberikan persepsi negatif lah berkenaan dengan GST ini. Tetapi ini antara pilihan yang terhad yang ada untuk memastikan kadar inflasi negara kita. Dan kita juga mengharapkan sesuatu yang baiklah. Bukan sahaja untuk kerajaan tetapi untuk rakyat sendiri. Menjalani kehidupan dalam keadaan ekonomi yang mungkin ketika ini dilihat kurang stabil. Betul. Segala apa yang dibuat oleh kerajaan, kita tidak harus memandang daripada segi perspektif yang negatif sahaja. Kerana segala permasalahan rakyat ini sebenarnya ada dalam kepala Perdana Menteri kita sendiri. Dan ini adalah rangka solusi untuk rakyat juga kan, dan dalam masa yang sama juga untuk meningkatkan kadar ekonomi negara kita sendiri. Kadar ekonomi naik, pendapatan kita pun naik secara tidak langsung. Baik, untuk kata orang tu memberikan keceriaan juga bagi segelintir rakyat di antara kita yang mungkin sebelum ini rasa bahawa semuanya naik. Semuanya naik belaka, ayam, ikan dan sebagainya. Kalau kita lihat di media medsos pada hari ini, peternak tak lagi nikmati subsidi mulai 1 Julai. Lepas tu, kalau peternak tak lagi menikmati subsidi ini pergi ke mana? Inilah yang dikatakan bahawa mulai 1 Julai kerajaan tidak lagi memberi subsidi kepada peternak, sebaliknya menyalurkannya kepada rakyat yang memerlukan terutama untuk golongan B40. Dan yang pasti juga kalau dilihatkan mekanismenya belum ditentukan lagi. Pastinya akan diumumkan tidak lama lagi. Dan disebabkan kalau dilihat kabarnya walaupun ada subsidi sebelum ini diberikan kepada peternak, tetapi ada dalam kalangan peternak yang tidak menuntut subsidi tersebut. Jadi kerajaan merasakan wajar untuk memberikan subsidi itu kepada golongan rakyat sendiri supaya ini tertumpu kepada golongan B40 lah, supaya mereka dapat mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Kalau tiada subsidi, harga ayam RM12 sekilogram. Tapi kalau sekarang ini kalau kita pergi ke mana-mana sahaja, harga yang telah diberi subsidi adalah RM8.90. Okey. Baik. Cerita kedua-duanya berat juga ni pagi ni. Kita nak ubah sikit suasananya dengan memberikan sedikit berita sukan. Walaupun ada kehampaan. Itulah. Tetapi orang kata orang kalah dengan bermaruah lah. Yes, kalah dengan bermaruah. Dan saya rasa semalam kita dapat kata orang tu berjaya menggapai Piala Asia ni. Sebab pada tahun 2017 kita hampir-hampir juga untuk memegang title sebagai pemenang Piala Asia ni, untuk memegang trofi ini. Tapi kita kalah kepada India 2017. Malam
kita kalah juga dengan jaringan yang sama 2-1. Betul Rina kata kita kalah bermaruah lah. Kita kalah tipis saja 2-1 di atas pasukan Korea semalam. Tapi kita nampaklah kesungguhan kesemua pasukan, ahli pasukan sendiri memberikan yang terbaik sebenarnya. Dan pastinya kita sebagai penyokong yang meminati sukan hoki ini tidak harus menyalahkan sesiapalah. Malah turut berbangga walaupun kalah, tapi kalah bermaruah. Yes, dan kalah itu bukan bermakna kita kalah selama-lamanya. Setuju sangat, Fad. Kan? Seperti juga tahniah kita nak ucapkan Alalang kita bercerita tentang sukan ni semalam dalam perlawanan persahabatan Malaysia berjaya untuk menewaskan pasukan Hong Kong 2-0. Itu adalah perlawanan persahabatan berstatus A, 2-0 kita kalahkan Hong Kong semalam. Dan secara terlangsung mungkin akan menaikkan ranking pasukan Malaysia sebab sebelum ini kita mengalahkan pasukan Brunei juga kan. Ya, betul. Baik. Dan itu kisah tentang sukan negara kita. Kalau kita imbas kembali apa yang berlaku sambutan ulang tahun ke-38 TV3 semalam cukup meriah, apatah lagi di Malaysia hari ini apabila kita bergabung dengan wanita hari ini untuk menganjurkan pertandingan Pulut Kuning Berhias. Meriah daripada 300 lebih yang masuk semifinal 38 orang. Yang masuk final semalam 11 orang. Dan kita telah pun mengetahui siapakah pemenangnya. Tapi rata-rata di antara yang masuki pertandingan tu orang-orang yang dah pun biasalah dalam penghasilan Pulut Kuning ni. Sebab saya lihat dari segi dia punya cara inovasinya. Saya tengok ada yang buat macam perkarangan si pentas macam-macam. Dan kita sendiri amat berterima kasihlah kepada semua penonton TV3 yang turut serta memeriahkan sambutan ulang tahun semalam. Jadikan ia sebagai satu sejarah dalam hidup anda. Seperti kami sebahagian daripada ahli keluarga TV3 turut sama meraikannya. Ya, betul. Okey, apa kata kalau anda mungkin yang terlepas bagaimanakah kemeriahannya pertandingan Pulut Kuning Berhias MHI dan juga WHI? Jom kita saksikan di kisah ini. Silakan. Let's get loud. Let's get loud. Send the music and let's do it. Come on baby, let's get loud. Let's get loud. Sempena ulang tahun TV3 yang ke-38, pelbagai aktiviti serta paparan menarik disediakan buat tatapan penonton. Tidak terkecuali program Bola Bicara yang kekal utuh di hati masyarakat. Malaysia Hari Ini MHI dan Wanita Hari Ini WHI. Bagi meraihkan ulang tahun ini, kedua-dua program ini bekerjasama menganjurkan satu pertandingan Pulut Kuning Berhias. Penyertaan dibuka kepada umum pada 19 Mei dan ditutup pada 26 Mei lalu mendapat sambutan yang luar biasa dengan ratusan penyertaan. Namun, hanya 11 peserta yang terpilih ke peringkat akhir dijemput hadir ke siri pentas semalam. Mereka dibahagikan kepada dua sesi bagi siaran MHI dan WHI. Seawal jam 8 pagi, 5 peserta sudah mula membuat persiapan untuk menggubah pulut kuning masing-masing. Baki 6 peserta pula mula membuat persiapan sekitar jam 11 pagi. Pelbagai reka bentuk dan kreativiti ditonjolkan oleh para peserta dalam menggubah pulut kuning agar tampak menarik. Setiap pulut kuning dihias serba indah dengan menggunakan gubahan sayuran segar, dekorasi buah-buahan serta dihidang bersama rendang atau serunding daging dan kelapa. Ada juga yang membuat kelainan dengan mencetak gambar pengacara dan logo TV3, MHI dan WHI untuk diletakkan sebagai hiasan pulut kuning bagi menyerlahkan gubahan. Selain daripada pertandingan pulut kuning berhias, program MHI dan WHI turut menjemput bekas pengacara yang pernah mewarnai kedua-dua program ini. Mereka bergandingan bersama pengacara kini sepanjang program disiarkan. Nama-nama besar seperti Omar Abdullah, Nizan Muhammad, Eli Iskandar, Nurul Syuhada Nurul Ain Muhammad Zain, Dang Surya Zainuddin dan Azizah Arifin diundang bagi menceriakan program istimewa sempena ulang tahun TV3 ke-38 ini. Kemunculan wajah-wajah ikonik ini pasti dapat mengubat rindu dan mengembalikan nostalgia peminat. Pertandingan pulut kuning berhias diadili oleh 4 juri iaitu Chef Afiq Abdullah selaku ketua juri, Chef Selebriti Fikri Aznan, Eli Iskandar dan pengurus besar penerbitan majalah dan Bola Bicara rangkaian televisyen media Prima Berhad Wan Sabaria Sheikh Ali. Dan juaranya Nora Zila.
Acara kemuncak pengumuman pemenang disiarkan secara langsung di WHI. Nur Sheila Abdul Rahman, 52 tahun, dinobatkan sebagai juara pertandingan dan membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM3,800. Dia yang sudah 10 tahun berkecimpung dalam dunia pengubahan pulut kuning terharu apabila dipilih sebagai pemenang. Perasaan tu memang bercampur bau. Saya mula-mula tak percaya. Gembira, of course gembira sebab benda ni dah lama saya buat. Dah lama betul saya buat, tapi alhamdulillah ada yang menilai segala kerja keras saya lah. Dulu bermula daripada arwah mak. Saya arwah mak style dululah. So makin lama pulut kuning ni makin tenggelam, makin dilupakan. So saya sayang dan saya terfikir untuk buat benda yang cantik yang menarik generasi muda, supaya generasi muda pun berminat pada pulut kuning ni yang menjadi tradisional kita. Berkenaan dengan pemilihan kriteria pulut kuning ni, sebenarnya markah paling tinggi ialah dekat pulut kuning tu sendiri. Okey, mestilah pulut kuning tu punya rasa lemak, okey, lembut, walaupun terdedah lama, dia tak terlalu keras. Okey, walau kalau luar dia ada dry sikit, tapi dalam ni masih lagi lembut. Kalau daripada segi teknik, kita anggap dia difficulty lah. Okey, tahap kesusahan nak buat pulut tu nampak tepat shape. Kalau dia bulat, dia betul bulat, tak ada bulat dia bengkak tepi, bengkak kanan, dia tak adalah kira. Dia memang ikut kriteria yang seperti mana yang kita nak lah. Tempat kedua mendapat hadiah wang tunai RM2,800 dimenangi oleh Noref Tahiza Rahmat, 37 tahun dari Perak. Pemenang tempat ketiga pula ialah Hanizam Hassan, 50 tahun dari Negeri Sembilan yang menerima wang tunai bernilai RM1,800. Semua finalis lain turut mendapat sagu hati bernilai RM380 setiap seorang. Kandungan program yang meraihkan masyarakat sebegini antara asbab kukuh stesen televisyen TV3 terus menjadi pilihan dan dekat di hati penonton. Keseluruhan tenaga kerja serta kru produksi akan terus komited menghasilkan karya yang menarik supaya jenama TV3 terus kekal unggul menjadi pilihan. Wow, tahniah kepada pemenang-pemenang. Kalau kita lihat memang cukup hebat setiap dekorasi pulut kuning tu. Yeah. Semalam kira semua warga TV3 ni kenduri pulut kuning. Oh, kenyang pulut kuning lah semalam. Kenyang pulut kuning. Wow, okey. Pemakahan, penjurian bukan sahaja dari segi dekorasinya. Betul. Kalau saya pun saya lihat yang ada ukiran gambar Faharin dan Fiza. Dan juga Fiza tu saya rasa macam oh ini confirm menang. Betul menang, tetapi macam yang chef katakan tadi kan, dia kata tak ada bengkak kanan, bengkak kiri, dan juga pulutnya lemak sedap. Rasa juga memainkan peranan lah. Kalau dah namanya pulut kuning, kenalah ada rasa yang sedap, berlemak dan sebagainya. Ditambah pula kalau makan dengan rendang, sedap betul. Saya tengok ada yang makan dengan udang juga kan. Itu inovasi yang mereka buat. Okey. Kita nak berehat seketika. Boleh? Sekembalinya nanti kita nak bawakan satu perbincangan yang saya percaya kalau kita lihat sekarang ini di mana-mana di negara dunia ini sedang menghadapi krisis makanan sedunia. Namun adakah Malaysia juga terkesan dan sekiranya kita melihat bahawa situasi ini belum lagi berlaku di negara ini, apakah kesediaan dalam kalangan rakyat dan juga agensi-agensi yang ada di Malaysia? Ya, segala perbincangan itu akan kita bincangkan selepas ini di Malaysia Hari ini. Anda jangan ke mana-mana. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa krisis makanan global yang meruncing mungkin berterusan selama beberapa tahun sekiranya tidak dikawal. Ketidakpastian bekalan makanan dijangka meningkat akibat pemanasan global, pandemik COVID-19 dan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Akibatnya, bekalan bijirin, gandum dan baja berkurangan kerana kedua-dua negara ini menyumbang sebanyak 60% ekspor kepada pasaran global.
Malah, India turut menghentikan ekspor gandum kerana peningkatan gelombang haba sehingga menjejaskan penanaman dan memburukkan lagi krisis makanan. Indonesia, antara negara pengeluar kelapa sawit terbesar, turut membuat tindakan yang sama bagi memastikan bekalan dan harga mampu beli minyak masak di pasaran domestik terkawal. Di Malaysia, pakar-pakar pertanian turut memberi amaran berhubung keselamatan makanan yang berada pada paras membimbangkan. Namun, persoalannya timbul mengenai kesediaan Malaysia dalam soal keselamatan makanan sekiranya krisis tersebut memburuk. Dan apakah usaha dan strategi untuk memastikan kestabilan makanan negara terjamin? Baik, itu serba sedikit berkenaan dengan laporan tentang krisis makanan sedunia ini. Tapi kalau kita lihat, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah pun memberi jaminan bahawa bekalan makanan dalam negara masih mencukupi dan negara belum sampai ke peringkat menghadapi krisis makanan sedunia seperti yang didakwa oleh sesebilangan pihak yang ada. Dan sebenarnya melalui KSU-nya sendiri, iaitu Datuk Badrul Hisham Muhammad berkata, meskipun terdapat gangguan terhadap bekalan makanan khususnya ayam dan gandum, namun ia tidak menjejaskan bekalan negara. Namun kita juga perlu bersiap siagalah bagaimana sebenarnya usaha dan langkah proaktif yang perlu dimainkan oleh setiap agensi termasuk rakyat sendiri dalam menghadapi situasi ini. Dan petikan itu, kenyataan itu, kita menarik nafas lega lah sebab kita ni sebagai rakyat duk baca, dengar negara kita ni ada tak berlaku krisis makanan ini, dan perkara itu telah pun dinyatakan, kenyataan telah pun dikeluarkan. Negara kita masih lagi terkawal lah, tetapi kita takut-takut sekarang untuk tempoh waktu sekarang ini memang terkawal. Ada kebimbangannya juga. Tapi sekarang ini kita nak memberikan pencerahan, pengetahuan. Andai kata kalau negara kita ni berlaku, sebab negara kita tak pernah lagi berlaku krisis makanan macam ni kan. Jadi macam mana kita sebagai rakyat nak bersedia sebarang kemungkinan yang mungkin akan berlaku ini. Jadi untuk perbincangan berkenaan dengan jaminan kestabilan makanan negara, bersama kami di studio sekarang ini kita bersama dengan Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad. Panjang jawatannya ni. Tarik nafas. Tarik nafas. Ketua Laboratori Gajian Dasar Pertanian dan Makanan Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan ataupun saya katanya ITAFOS Universiti Putra Malaysia. Selamat datang Prof bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, kalau kita lihat tentang laporan sebentar tadi menyentuh tentang krisis makanan sedunia. Sebelum kita nak bercerita lebih lanjut apa yang berlaku situasi di negara kita ini, mungkin Prof boleh memberikan sedikit ulasan lah berkenaan dengan situasi krisis makanan sedunia yang berlaku ketika ini, Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih saudara Fazli dan saudari Rina. Okey, berkaitan dengan isu sekuriti makanan ini, memang kita telah pun merasai ketidakstabilan makanan di peringkat global. Kenapa kita kata ketidakstabilan makanan itu mula dirasai? Kerana di peringkat global kebanyakan negara kita mengamalkan ekonomi terbuka. Jadi adanya import, adanya ekspor. So daripada kesan pandemik COVID-19 and then extreme weather, perubahan cuaca yang ekstrim, dan juga dari segi perang Rusia Ukraine, ia sedikit sebanyak memberi faktor utama menyebabkan ketidakstabilan makanan di peringkat global. Sempadan tutup misalnya apabila berlaku pandemik sebelum ni kan. Apatah lagi perang Rusia Ukraine, certain flow untuk perdagangan antarabangsa pastinya akan terkesan. Jadi ini secara langsung ataupun tidak langsung akan memberi kesan kepada bekalan makanan dan seterusnya akan melonjakkan harga meningkat. So bercakap tentang Ukraine, ianya boleh dikatakan pasaran global, ia cover, ia menyumbang 1/3 untuk pasaran global in term of gandum dan juga barley. Jadi sedikit sebanyak pasti akan memberi kesan kepada negara pengimport, dan Malaysia tidak terlepas daripada mengimport barang makanan daripada negara-negara luar, dan harga makanan telah mula dirasai meningkat, dan juga kita lihat dari segi kesan kepada penduduk dunia. Data menunjukkan pertambahan
mereka yang mengalami masalah dari segi sekuriti makanan, dan bilangan negara yang mengalami masalah sekuriti makanan pun makin bertambah, apatah lagi dengan kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan daripada kemelut yang melanda lah di peringkat dunia, dan pastinya akan memberi kesan akhirnya kepada negara kita Malaysia. Isu berkenaan dengan kita mengalami kekurangan tepung gandum ni, memang kita resah kan, tetapi perlu kita ingat bahawa bukan sahaja negara India yang mengeksport gandumnya ke dalam negara kita, dan bercakap tentang gandum juga, saya difahamkan hanya cuma gandum yang bersubsidi sahaja yang mengalami sedikit kekurangan itu. Bagi memberikan pencerahan kepada penonton Malaysia hari ini, mereka rasa seperti MAFI ini, kementerian ini macam nak memberikan kita rasa macam tenang, lega. Tetapi kita mahu tahulah daripada sudut seorang pakar berkenaan dengan perkara ini, adakah ianya benar? Adakah kita ini memang tidak ada krisis makanan, ataupun ianya sekadar kata orang tu memberikan kita sedikit nafas lega seketika sahaja tentang krisis makanan ini? Seperti yang saudara Fazli katakan, kita tidak ada krisis makanan. Saya rasa tidak benar. Masing-masing semuanya telah merasai bahang daripada krisis makanan ini. Tapi kalau kita berkata tentang gandum tadi, ianya tidak memberi kesan yang besar kepada negara kita. Seperti yang kita sedia maklum, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ada menyatakan bahawasanya kita juga mendapat bekalan daripada negara lain. Misalnya Amerika, Australia, Kanada dan juga Ukraine. Tetapi kebergantungan yang berterusan kepada barangan import ni dalam jangka masa yang lama pastinya akan memberi kesan yang negatif kepada negara kita sekiranya tidak ada tindakan susulan bagaimana untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada bekalan makanan daripada import ini. Baik, saya nak mengambil apa yang Prof sentuh tadi tentang tindakan susulan. Jadi kalau kita nak lihat dalam situasi sekarang ini, bagaimana sebenarnya kalau kita nak lakukan satu tindakan yang boleh kita anggap sebagai satu cara untuk memberi jaminan kestabilan makanan di negara ini? Yang pertamanya adalah dari segi kita mansuhkan lesen import, dan itu pun telah diumumkan oleh pihak kerajaan. Dari segi jangka pendeknya, ianya adalah memang amat memberi manfaatlah apabila dimansuhkan lesen import tersebut. Jadi ia memberi ruang kepada usahawan kita dan juga memberi peluang kepada usahawan-usahawan baru dengan mudah untuk mendapatkan bekalan makanan daripada luar. Tetapi suka diingatkan dalam jangka masa panjang, satu mekanisme harus dilaksanakan bagi menstabilkan keadaan industri pertanian di negara kita. Kalau kita teruskan lambakan daripada import, bekalan import ni, ianya secara tidak langsung ataupun langsung dalam jangka masa panjang akan menjejaskan industri pertanian dalam negara. Okey, so tapi memang itu pun telah diberi jaminan oleh Kementerian Pertanian, yang mana walaupun import kota ini, lesen import ini dibuka, tapi akan ada satu mekanisme bagi membendung kesan negatif yang akan berlaku kepada negara kita. Jadi dari segi faktor-faktor telah saya sentuhkan tadi, tapi kita juga tidak boleh tak kisahlah, kita juga tidak ambil kira dari segi suasana politik yang tidak menentu. Itu pun salah satu faktor selain daripada faktor yang sebut tadi. Suasana politik pun memberi peranan kerana ianya akan memberi kesan kepada bekalan makanan, kos bahan api, kos baja dan sebagainya. Nanti kita lihatlah apa mungkin solusi, inisiatif ataupun mekanisme yang akan diberikan daripada pihak kerajaan bagi menangani isu ini. Tetapi berbalik kepada tentang rakyat ini, saya memang mewakili rakyat pada hari ini sebenarnya kan. Kita tahulah apakah yang patutnya kita ni sebagai pengguna, sebagai rakyat ni harus bersedialah. Andai kata kalau mungkin kita mengalami krisis makanan ini, adakah kita dengar? Adakah kita patut bercucuk tanam pula kan? Untuk kata orang tu menghadapi situasi sebegini. Ini adalah penting kerana ia jaminan kestabilan makanan negara lah. Menyebut tentang bercucuk tanam tadi. Ada beberapa yang saya senaraikanlah sebagai persiapan kerana negara, rakyat,
untuk menghadapi kemungkinan krisis makanan ini yang telah pun kita rasai, iaitu melaksanakan tanaman sayur pada skala yang besar dan pelbagai jenis. Dan kita pun juga boleh lihat dari segi sayuran yang boleh tuai dalam tempoh 6 bulan. Dan juga dari segi sewa tanah kerajaan milik JLC, kita ada FGV, Felda Global Venture, kita ada TH Plantation, kita ada Samdebi. So mereka ni perlu berganding bahu dari segi untuk membantu pekebun-pekebun kecil untuk mengurangkan sewa ataupun mungkin pada satu jangka masa yang pendek memberi sewaan yang percuma untuk menangani krisis ini. Dan kita juga boleh menggalakkan dari segi pemberian geran subsidi untuk pertanian bandar, komuniti, pertanian komuniti dan juga individu, dan seterusnya menyediakan kupon bank makanan. So kempen makan sayur dan ulam tempatan itu pun saya rasa amat penting. Nampak seperti kecil tapi besar makna dia. Jadi kita boleh identify barangan sayur-sayuran pertanian yang mana yang kita import, kebergantungan yang pada barang import seperti kobis bulat. Jadi kita cuba alihkan kita punya cita rasa dan kempen dari kerajaan perlu supaya kita makan sayuran tempatan dan juga ulam. Dan kempen pembaziran makanan syifa. Itu yang saya rasa penting. Dan selain itu syarikat Petronas, saya masukkan juga di sinilah, perlu membantu dari segi membekalkan baja pada harga yang rendah, selain mengeluarkan pelbagai formula baja tempatan. So Petronas perlu memainkan peranan. Di samping itu, dasar negara yang dilaksanakan oleh Kementerian bagus, amat bagus, iaitu Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara, dan Lembaga Ruminan Negara meningkatkan pengeluaran daging tempatan. Jadi apa peranan rakyat? Ia harus berkesinambungan dengan kerajaan. Jadi yang saya nampak kat sini, kita boleh start dengan persatuan penduduk dahulu. Kita boleh start dengan mungkin melalui NGO dan barulah turun kepada individu. Tapi tak boleh dilupakan juga dari segi kumpulan-kumpulan macam pondok pengajian agama. Mereka ada tanah yang luas dan sometimes kadang-kadang memang banyak hartawan dermawan kita memberi wakaf tanah yang memang luas. Jadi mungkin mereka ni boleh diambil kira juga dari segi untuk melibatkan di dalam pertanian. Saya rasa ini lebih bermanfaat. Kita nak menyelesaikan isu negara, kita nak menyelesaikan isu dari segi krisis makanan. Di samping itu kita juga tidak lupakan dari segi sudut agama. Yang saya ingatlah di Kedah ada satu pondok Darsa. Saya selalu ikutilah Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri. Jadi saya lihat dia pun dah mula ceburi dalam bidang perniagaan. Why don't kerajaan Kedah memberi ruang kepada pondok Darsa ni turut terlibat dari segi memperkasakan pertanian di sana. Seperti yang Menteri Besar Kedah ada nyatakan, untuk tanam padi daripada 4 cycle dalam masa 2 tahun kepada 5 cycle. Jadi kalau dilibatkan mereka ni semua, saya rasa kita bukanlah hanya fokus kepada dunia, dan kita juga ambil kira dari yang pondok-pondok tahfiz dan sebagainya, insya-Allah. Dengan berkat doa Tuan Guru dan juga mereka yang hafiz ni kan, mudah-mudahan krisis makanan ni akan selesai dan tidaklah memberi satu impak yang teruklah kepada negara kita, insya-Allah. Saya percaya juga sebenarnya ia melibatkan peranan semua pihak, daripada kementerian, agensi, pihak universiti sendiri, dan termasuklah kepada rakyat ini bagi memastikan kestabilan ataupun jaminan kestabilan makanan negara. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat pencerahannya dan tak perlu risau, masih lagi dalam keadaan terkawal, tidak sampai di fasa krisis makanan sedunia. Kita sekarang ni bersedialah kan. Mungkin ada sebarang kemungkinan yang mungkin berlaku. Okey, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Ketua Laboratori Kajian Dasar Pertanian dan Makanan Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan ataupun singkatannya ITAFOS UPM. Kita sudah datang bagi memberikan pencerahan lah berkaitan dengan jaminan kestabilan makanan negara. Sama-sama, Saudara Fazli. Kita nak berehat seketika, kembali lagi dengan pelbagai lagi rangkuman menarik di Malaysia hari ini.
Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi kekal. Lihat kami, pastinya inilah dia Malaysia hari ini pada hari Khamis yang cukup berbahagia pada pagi ini. Terima kasih anda semua. Tanpa anda, siapalah kami di TV3 selama 38 tahun. Baiklah, sebentar lagi bersama dengan Rina nak bercakap tentang kempen inisiatif bajet 2022. Jadikan halal pilihan utama anda. Tapi apa kata sekarang ini kita saksikan rangkuman berita dunia. Ada cerita berkaitan dengan pasukan Liverpool yang kalah dalam merebut kejuaraan Liga Junior Eropah, dan kita bercakap juga tentang Johnny Depp yang menang dalam kes saman terhadap bekas isterinya, dan WHO anggap kes cacar monyet beri ancaman sederhana. Jom sekarang ini kita saksikan perinciannya dalam rangkuman berita dunia. Real Madrid dinobatkan sebagai juara Liga Juara-Juara Eropah sekaligus mencatat rekod kemenangan sebanyak 14 kejuaraan. Aksi pemain sayap pasukan berkenaan, Vinicius Junior, menjaringkan gol tunggal menewaskan Liverpool 1-0 pada minit ke-59 di Stade de France, Perancis. Liverpool gagal menjaringkan gol penyamaan sehingga whistle berbunyi. Anak buah Jurgen Klopp terpaksa akur tewas di tangan gergasi Sepanyol buat kali kedua dalam 5 musim di pentas Eropah itu. Kes saman fitnah pelakon Hollywood Johnny Depp, 58 tahun, terhadap bekas isterinya Amber Heard, 36 tahun, akhirnya selesai. Depp memenangi kes ini apabila barisan juri selesai memperhalusi keterangan yang direkodkan sepanjang 6 minggu perbicaraan. Barisan juri turut menganggap kisah penderaan rumah tangga yang diceritakan oleh Heard pada 2018 selepas penceraian mereka pada 2016 adalah dengan niat jahat untuk memburutkan Depp. Juri turut mendapati Depp layak mendapat wang pampasan sebanyak 46 juta ringgit. Kenyataan Depp, akhirnya juri mengembalikan semula kehidupan saya, membuktikan kelegaan yang dirasai selepas kes ini akhirnya selesai. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkata, wabak cacar monyet merupakan ancaman sederhana terhadap kesihatan global. Kenyataan ini dibuat selepas mengambil kira jumlah kes di negara di mana penyakit itu jarang ditemui. Walau bagaimanapun ancaman ini mungkin meningkat sekiranya virus berkenaan mengambil kesempatan daripada kadar penularan terkini untuk berubah menjadi patogen manusia. Sehingga 26 Mei lalu, sebanyak 257 kes yang disahkan dan 120 lagi kes disyaki cacar monyet dilaporkan di 23 negara. Sememangnya penyakit ini dianggap serius dan berbahaya, namun setakat ini tiada kematian dilaporkan. Baik, itu dia rangkuman berita dunia yang terakhir sekali berkaitan dengan cacar monyet ini. Saya yang berada dekat Malaysia ni semakin hari semakin risaulah sebab ada saja pertambahan negara yang mencatatkan kes cacar monyet ini. Kita doakan semoga negara kita ni tak adalah terkena ataupun tak adalah kemasukannya di dalam negara kita, dan saya pasti pihak KKM telah pun mengatur geraklah segala perancangan untuk kata orang tu menghindari daripada cacar monyet ini masuk ke dalam negara kita. Baik, seperti mana yang dikatakan, kita nak bercakap tentang kempen inisiatif bajet 2022. Jadikan halal pilihan utama anda. Terus saja bersama dengan Rina. Baik, terima kasih Fad. Ini dia kita nak bawakan satu kerjasama proaktif di mana Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI bersama agensinya HDC iaitu Halal Development Corporation dan juga kerjasama bersama dengan MOF sendiri untuk kempen halal, jadikan halal pilihan utama anda. Hari ini kita nak bercakap mengenainya bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutifnya iaitu Cik Hairul Arifin Sahari. Apa khabar Cik Hairul? Okey, ini kita nak sentuhlah tentang jadikan halal pilihan utama anda, satu kempen yang digerakkan oleh HDC sendiri. Kita nak tahu tentang kempen ini dan juga peranan HDC. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau kita ingat pengumuman Belanjawan 2022 ya pada tahun lepas oleh Kementerian Kewangan kita, HDC telah pun diperuntukkan lebih kurang 25 juta untuk membangunkan pelbagai program pembangunan kapasiti ekosistem halal di Malaysia. Dan daripada jumlah tersebut, 51 juta telah pun kami allocate untuk menjalankan dua program, iaitu program peningkatan kebolehpasaran produk halal PMKS. Dan yang kedua adalah program penjenamaan digital produk halal PMKS. Jadi tugas HDC di sini adalah
memudah cara penyertaan peserta industri ke dalam ekonomi halal untuk mencapai 3 perkara. Yang pertama adalah untuk meningkatkan ekspor halal negara. Yang kedua adalah untuk menarik seberapa banyak pelaburan langsung ke dalam kawasan-kawasan industri halal. Dan yang ketiga untuk menyediakan sebanyak peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat Malaysia. Jadi dan apa yang kami nak lakukan di sini adalah untuk membanyakkan lagi bilangan PMKS yang ada sijil halal, dan yang mana dah ada sijil halal tu kita bantu untuk mereka menjadi pengeksport ataupun menjadi pembekal kepada syarikat-syarikat besar tempatan dan juga antarabangsa. Satu kabar gembira untuk usahawan-usahawan kita sebenarnya. Tapi kita nak tahu juga tujuan utama program ini sebenarnya diperkenalkan. Kalau kita tanya mana-mana usahawan di luar sana, apa yang mereka mahukan daripada perniagaan mereka, mereka akan mengatakan 2 perkara. Yang pertama adalah mereka mahukan dana dari pendapatan yang dijana. Yang keduanya adalah akses kepada pasaran baru atau yang lebih luas. Jadi program yang kami laksanakan ini akan memenuhi kedua-dua keperluan inilah. Dan secara ringkas, kalau saya boleh simpulkan sini adalah objektif program adalah untuk memudah cara PMKS untuk masuk ke pasaran awal dan melalui pasaran-pasaran hyper yang ada di Malaysia dan juga melalui Foodpanda. Dan mana yang berdaya saing itu kami akan bawa ke luar negara pula mengikut jaringan network ataupun pasaran perniagaan yang disediakan oleh rantaian Foodpanda, Lulu Hypermart dan juga Lotus. Dan saya percaya juga kerana impak COVID-19 ini pastinya memberi kesan kepada usahawan-usahawan ini sebagai satu penggerak sebenarnya. Baik, kita juga nak tahu adakah kempen ini dijayakan oleh HDC sendiri ataupun sebenarnya ada usaha sama bersama dengan rakan-rakan strategik? Semestinya secara bersama dengan rakan-rakan strategik kerana HDC tidak mampu melakukannya secara bersendirian. Pasaraya Lotus dan Pasaraya Lulu adalah rakan strategik bagi program peningkatan kebolehpasaran produk halal PMKS dan Foodpanda adalah bagi program penjenamaan digital produk halal PMKS. Itu adalah rakan-rakan strategik dari segi pemasaran. Tapi dari segi dalam aspek pembiayaan pula, HDC ada rakan strategik seperti Standard Chartered SADIC, Bank Islam yang sedia membantu sekiranya PMKS memerlukan modal-modal pusingan lah. Kadang-kadang kalau nak meletakkan produk mereka di pasar-pasar yang besar, mereka memerlukan modal pusingan, modal tambahan dan sebagainya. Kami ada rakan-rakan di kalangan institusi perbankan yang sedia membantu. Dan lain-lain agensi seperti di dalam dan di luar MITI, contoh SIRIM dari sudut teknologinya, MIDF dari segi pembiayaan kapital, Majlis Reka Bentuk Malaysia dari segi produk design, Matrade, ekspor dan juga MPC dari segi produktiviti. So kami lakukannya secara holistik, melibatkan lebih daripada sebenarnya di Malaysia untuk membangunkan ekosistem halal. Kita di sini ada lebih kurang 300 organisasi sebenarnya yang terlibat dalam pembangunan ekosistem halal yang sangat luas dan diverse lah di Malaysia ni. Nampaknya rakan-rakan strategik ini mempunyai peranan masing-masing. Ya, benar. Dan HDC adalah central coordinator bagi agenda pembangunan industri halal di Malaysia. Baik. Okey, kita dah tahu tentang tujuannya, rakan strategiknya. Kita nak tahu juga kempen ini bila bermula dan lokasinya di mana? Soalan yang baik. Secara amnya, kempen adalah sepanjang tahun. Tetapi konsentrasinya akan diberi sejak bermula daripada bulan April yang lalu sehinggalah bulan Ogos pada tahun ini. Dan sekiranya program ini berjalan dengan baik, mendapat sambutan yang sangat baik daripada pihak industri dan pihak pengguna, maka insya-Allah kita akan teruskanlah di masa-masa akan datang. Program ini akan melibatkan lebih 64 outlet Lotus di seluruh Malaysia dan 4 pasaraya Lulu. Yang setakat ini memang ada 4 lah pasaraya Lulu di Malaysia ni, dan juga bagi Foodpanda untuk tujuan digitalisasi itulah tidak ada terhad kerana di alam maya sky is the limit. Betul, setuju sangat. Dan apa agaknya outcome dari projek ini yang disasarkan sendiri oleh HDC? Sememangnya kita nak tengok dari segi peningkatan jualan. Peningkatan jualan di kalangan PMKS yang menyertai itu, kami nak tengok peningkatan jualan dari 30 hingga 30% setelah tamat menyertai program ini. Dan daripada sasarannya adalah 500 PMKS untuk terlibat. Ruang masih lagi luas terbuka. Setakat hari ini kita baru dapat lebih kurang 250 syarikat sahaja. Terbuka kepada semua, boleh lawat laman web kami www.hdcglobal.com. Dan daripada 500 PMKS yang akan masuk ke dan telah masuk ke program ini, kami berharap 10 hingga 20% dapat kami bawa ke luar negara menyertai pelbagai program yang telah dirangka oleh pihak kementerian melalui MITI dan juga agensi-agensi lain termasuk Matrade, Maida dan sebagainya untuk kita promote produk mereka di dalam rantaian bekalan yang lebih luas di peringkat global. Mudah-mudahan tercapai segala pelaksanaannya. Sedikit tentang harapan HDC ini untuk kempen yang sedang digerakkan ini. Harapan kami, of course, kami nak meningkatkan
ekspor halal negara. Alhamdulillah pada tahun lepas telah meningkat 19%, dan kalau saya boleh laporkan di sini, kalau tengok pencapaian kuartal 1 tahun ini berbanding kuartal 1 last year, sudah pun meningkat 100%. Sasaran kami berdasarkan fokus, kami mengharap agar industri halal ni dapat back on track. Sebenarnya mengambil masa 2-3 tahun, tapi alhamdulillah bila tengok perkembangan yang ada sekarang ni, saya rasa by end of this year kita boleh achieve lah dalam 42 bilion. InsyaAllah balik semula kepada nombor sebelum COVID berlaku. Dan saya nak menyeru di sini PMKS di luar sana ramai-ramai menyertai program ini. Belum ada sijil halal pun tak apa, join dulu. Selain daripada program ni, ada banyak lagi program-program lain yang boleh kita custom made ataupun tailor made untuk keperluan, berdasarkan keperluan PMKS dan juga tahap yang mereka ada sekarang. HDC sentiasa membantu ya. Membantu, dan consumer belilah produk halal buatan Malaysia, kerana kalau bukan anda semua, siapa lagi nak menyokong produk halal buatan PMKS tempatan. Baik, terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Cik Hairul Arifin Sahari, Ketua Pegawai Eksekutif Halal Development Corporation, dan mudah-mudahan ianya menjadi pemangkin kepada golongan usahawan di negara kita. Terima kasih sekali lagi. Kita akan berehat seketika, kembali lagi bersama kami dan juga Fazli di Malaysia Hari ini. Malaysia Hari ini masih lagi bersama dengan anda. Ada lebih kurang dalam 10 minit lagi untuk kita terus bersama dengan anda. Baiklah, kita terus saja nak bercerita tentang dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah di Pantai Remes di Perak. Terus saja kita bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pendakwah bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remes Perak. Assalamualaikum Ustaz Jafri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ucap selamat raya lagi? Kita dah masuk Zulkaidah dah ni. Boleh jugalah. Okey. Raya 2 bulan. Raya 2 bulan. Raya 2 bulan tambah Okey. Saya nak lock tu pasal bunga belakang tu. Okey. Main-main. Okey Ustaz, kita nak cakap tentang permulaan ni. Bolehlah bagikan pengenalan tentang Madrasah Darul Ulum wal Qiraat ni yang bakal mendirikan ataupun membangunkan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah di Pantai Remes Perak ni. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Alhamdulillah, ucapan terima kasih tak terhingga saya kepada MHI yang sudi untuk bersama dengan kita pada pagi ini insya-Allah, dan juga kepada semua yang menyaksikan MHI pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua duduk dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Madrasah Al-Ulum wal Qiraat bermesyuarat dan akhirnya mengambil satu keputusan untuk membangunkan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah bagi menampung Salih Alaihi Muhammad permintaan pelajar-pelajar untuk masuk solat Jumaat belajar di madrasah. Jadi disebabkan kapasiti yang kecil, maka kita bercadang untuk bangunkan sebuah masjid. Dan apabila kita nak bangunkan sebuah masjid, tak memadai untuk kita hanya menumpukan kepada pengajian tahfiz Al-Quran, tetapi juga kita mampu untuk satu masjid yang mampu untuk accommodate, untuk menampung jumlah jemaah yang besar, sebab keperluan kepada masyarakat di sekitar tersebut yang berjumlah 17,000 orang. Kalau kita dapat sediakan masjid ini mudah-mudahan dapat menampung insya-Allah sejumlah 3,000 orang dalam jemaah dalam satu masa. Dan di sini juga akan menempatkan madrasah kita yang insya-Allah bila siap nanti mampu untuk menempatkan sejumlah 300 pelajar pada satu masa. Juga kita menyusun program-program yang akan kita cadangkan akan dijalankan di masjid ini, antaranya ialah pengajian umumi untuk masyarakat sekeliling, pengajian tahfiz Al-Quran kepada pelajar-pelajar yang sedia ada dan pelajar-pelajar akan kita tambah pada masa yang akan datang. Kemudian Salih Alaihi Muhammad kita juga akan menjadikan dia sebagai satu pusat ekonomi untuk perniagaan Salih Alaihi Muhammad, terutamanya untuk menjana pendapatan kepada Salih Alaihi Muhammad Masjid Al-Ulum wa Thayyibah itu sendiri, dan berbagai lagi program-program yang kita rancang apabila siap sahaja Masjid Al-Ulum wa Thayyibah ini insya-Allah di Pantai Remis Perak ini insya-Allah. Insya-Allah. Dan difahamkan pembinaannya bermula tahun 2020 dan jaga siap pada tahun ini. Jadi kita nak tahulah berapa kos yang diperlukan dan juga sekarang ini berapa dana yang telah pun dapat untuk pembinaan masjid ini.
Alhamdulillah, saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah bersama dengan kita semenjak daripada awal dahulu. Subhanallah, saya semat, dan kita sekarang ni sudah mencapai 50% pembangunan. Sekarang ni dah dalam proses untuk pemasangan kubah. Sebanyak 141 batang tiang telah kita siapkan. Sebagainya insya-Allah kita jangkakan tahun depan ya kita akan mula beroperasi. Salat Jumaat masjid ini akan bermula beroperasi penuh insya-Allah, dan jumlah kutipan setakat sekarang ini mencecah 15 juta ringgit. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya doakan semua yang telah menyumbang supaya Allah gandakan pahala, Allah berikan kebaikan dunia hingga akhirat, dan kita masih memerlukan sejumlah 10 juta ringgit lagi sebab keseluruhan salih ala Syekh Muhammad, keseluruhan projek kita ni menelan belanja insya-Allah sebanyak 25 juta ringgit. Ya, 25 juta. Okey, kita nak Ustaz memberikan pencerahan, perincian lah. Ramai ini yang nak tahu, ataupun mungkin mereka yang dah tahu tentang kebaikan lah kita infakkan duit kita ini. Lebih-lebih lagi dalam pembinaan masjid ini, Ustaz. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan, salih ala Syekh Muhammad, banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan kita membangunkan masjid. Bayangkan pada setiap orang yang hadir untuk solat berjemaah di masjid, duduk menuntut ilmu, apatah anak-anak kita yang menghafaz Al-Quran. Setiap orang yang beramal di masjid itu ganjaran pahalanya akan sampai kepada kita tanpa henti. Salih Al-Jumat. Sampai bila? Sampai kita mati nanti, sebab Nabi SAW menyebutkan, Salih Al-Jumat, di antara amalan yang tidak akan terputus dan tidak akan berhenti, walaupun semula seseorang itu telah pun berada di alam kubur, subhanallah, salah satunya ialah membangunkan masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Nabi SAW juga menyebutkan tentang barang siapa yang bina sebuah masjid, walaupun sebesar sarang burung sahaja, maka Allah akan salli ala Muhammad membina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan tentang salli Muhammad, apabila mati sahaja anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekahun jariyah, ilmu yang tafa'ah bih, walun salih yad'u lah. 3. Yang pertamanya, Ustaz Ismail, sedekah jariah. Sedekah jariah ni dengan maksud Ustaz Ismail, apa yang kita infakkan untuk pembangunan masjid, untuk apa sebagainya, dipanggil sebagai wakaf. Selagi orang menggunakan wakaf kita tersebut, pahala itu akan berterusan kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Yang keduanya, ilmu yang bermanfaat. Tempat ini akan berlangsungnya pengajian-pengajian pelajar-pelajar kita nanti insya-Allah. Orang anak-anak kita menghafaz Al-Quran. Mudah-mudahan satu hari nanti mereka akan jadi alim ulama yang akan menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Dan semuanya terhasil dengan mereka duduk belajar di madrasah ataupun di masjid yang kita sama-sama membantu untuk kita bangunkan. Dan yang ketiganya, mudah-mudahan mereka nanti akan jadi anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kebaikan untuk ibu dan ayah dia. Dan semuanya terhasil pada didikan yang berlangsung di madrasah ini. Tuan-tuan, insya-Allah takkan rugi. Cumanya fastabiqul khairat. Segera. Jangan bertangguh lagi. Ada nombor telefon, ada website, ada nombor akaun. Terus saja tuan-tuan, jangan bertangguh lagi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada tuan-tuan dunia hingga akhirat insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Inilah peluang keemasan kita untuk kita nak merebut samairat. Selagi mana kita mengerjakan ibadah di masjid itu, selagi itulah pahala kita mekar selamanya. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, Pendakwah Bebas Berangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Ghaibah di Pantai Remis Perak. Inilah masanya untuk kita rebut peluang ini. Sebab di Malaysia hari ini pun kita banyak memberikan inisiatif dan juga caranya bagaimana kita ingin mendapat banyak pahala-pahala. Setuju sangat Fazli, dan mudah-mudahan ianya menjadi salah satulah saham kita di akhirat nanti insya-Allah. Baik, sebelum kita nak berakhir, saya nak umumkan sesuatu ni. Ini berkenaan dengan sebuah karnival, namanya Rio Bah Carnival. Jom ke Rio Bah bersama Hotlink dari 3 hingga 5 Jun di SICC Kota Kinabalu, Sabah, yang akan meraihkan industri kreatif tempatan. Terdapat persembahan dari Datuk Jamal Abdillah, DJ Dave Estrange, Mafiz, Kicau Bilau, Alina Murang, Bamboo Woods Orchestra, Linda Nanuil, Velvet Aduk, Atmosfera Syamil dan Wani Khairi, Pentarama dan banyak lagi. Nikmati pertunjukan seni, bengkel kreatif, kedai pop-up, aktiviti dan makanan menarik
Jangan lupa untuk kita patuhi SOP kerana ketika ini kita berada di fasa peralihan endemik. Rio Bah bersama Hotlink dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia melalui My Creative Ventures. Layari Instagram @RioInTheCity untuk maklumat lanjut. Ini untuk orang-orang Sabah, Pak. Rio Bah Carnival. Anda boleh pergi nanti. Baik, kita dah sampai di sini dan esok hari Jumaat kita nak bawakan satu tajuk berkaitan dengan perkongsian kisah dua hero Malaya yang viral kisah mereka di laman sosial. Kita nak tahu siapakahnya, jadi terus setia bersama kami di Malaysia hari ini dan kami harapkan perkongsian kami selama 1 jam ini benar-benar memberi manfaat untuk kita semua. Okey, sebagai penutup tirai Malaysia hari ini, pada hari ini kita nak saksikan ini dia video Ryan Hudson Praita yang mana kisah ini kita dapat lihat dilahirkan tanpa lengan tangan, iaitu bahagian lengan hanya sebelum siku dan kakinya hanya 12 inci panjang dengan saiz kaki kecil dan paha yang kecil menyebabkan lelaki ini sukar untuk berjalan. Dengan kemampuan yang terbatas bagi Ryan Hudson Praita ini 42 tahun dari Michigan, Amerika Syarikat membuktikan tiada yang mustahil di dunia ini. Betul? Sebagai penutup tirai, kata kita saksikan Malaysia hari ini. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.